Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari set 4 akan membentangkan kritikan artikel yang bertajuk Sikap Guru Bahasa Melayu dalam Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah. Kumpulan kami terdiri daripada Insyirah, Nur Syuhada, Salsabila dan Rafidah. Terdapat 5 bahagian dalam pembentangan kami. Pendahuluan akan dibentangkan oleh saya sendiri, Salsabila. Kekuatan akan dibentangkan oleh Syuhada. Kelemahan dibentangkan oleh Rafidah dan cadangan serta kesimpulan dibentangkan oleh Insyirah. Saya mulakan dengan pendahuluan. Artikel ini telah ditulis oleh Kausalia anak perempuan Gopala Pillai dan Faridah Maidin Kuti dari sumber Malaysian Journal of Social Science and Humanities dengan jumlah 18 muka surat. Artikel ini untuk mengenal pasti sikap guru bahasa Melayu dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD. Dalam meneliti artikel ini, penulis menyatakan fokus utama adalah tentang isu-isu guru BM Bahasa Melayu dalam PBD. Hal ini berdasarkan keputusan akhir tahun PBD murid-murid tahun 1 hingga tahun 6 bagi tahun 2020 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Penulis telah memilih 9 orang guru Bahasa Melayu di sebuah sekolah di Manjung Perak sebagai responden kajian. Penulis juga telah menggunakan pendekatan kualitatif dengan kaedah temu bual semi struktur dan menganalisis data dengan menggunakan analisis tematik. Segala data yang telah ditranskripsikan diberikan semula kepada responden untuk memastikan kesahihan dan ketulinan setiap frasa yang telah diperkatakan. Penulis telah mendapati guru bahasa Melayu mempunyai sikap positif dalam pelaksanaan PBD. Sikap positif ini membantu menghasilkan murid yang berkebolehan. Walau bagaimanapun, penulis menyatakan masih terdapat kekurangan sumber pembacaan dan kajian mengenai PBD. Mungkin kerana masih kurang minat untuk mengkaji topik ini. Seterusnya, penulis telah membuat rumusan bahawa guru perlu ilmu yang luas berkaitan dengan pentaksiran untuk menyempurnakan PBD. Selain itu, penulis juga menyatakan sikap positif guru memberi impak kemanjatan murid dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran PDP. Seterusnya, guru juga berperanan utama dalam meningkatkan prestasi murid dan seterusnya kajian ini dapat mengisi curang berkenaan dengan PBD yang belum diteroka secara meluas di Malaysia. Saya serahkan kekuatan artikel untuk dibentangkan oleh Nurul Syahada. Okey, seterusnya saya akan membentangkan kekuatan artikel. Okey, terdapat beberapa kekuatan artikel yang dinyatakan oleh penulis. Yang pertama, penulis memberi penekanan kepada kaedah pentaksiran pembelajaran. Kaedah yang digunakan oleh penulis adalah pentaksiran bilik darjah, iaitu penulis menekankan sikap guru dalam melakukan kaedah tersebut. Kaedah tersebut dikatakan bersifat holistik, iaitu dapat menilai aspek kognitif, afektif dan psikomotor pelajar. Dan kekuatan kedua adalah penulis menyatakan pernyataan masalah dengan jelas sekali. Okay. Bagi pendapat penulis, guru kurang berpengetahuan akan sistem PBD ini dan mereka juga menggunakan pendekatan yang berbeza dalam menjalankan sistem PBD, dan penulis ingin mengetahui lebih lanjut lagi sikap guru dalam melaksanakan sistem PBD ini. Seterusnya,
kaedah kajian yang digunakan oleh penulis. Secara keseluruhannya, kaedah yang digunakan adalah reka bentuk kajian secara penyelidikan kualitatif. Instrumen kajian yang digunakan adalah secara temu bual untuk mengetahui latar belakang dan tema sikap guru. Secara keseluruhannya, prosedur analisis data yang digunakan adalah secara analisis tematik, kerana dikatakan kaedah ini adalah lebih mudah dan menjimatkan masa. Seterusnya, kekuatan isi kandungan artikel. Secara keseluruhan kami dapati penulis dapat menjelaskan isi kandungan dengan baik sekali dan selaras dengan objektif kajian. Selain itu, penulis berjaya menyatakan isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk dan menyatakan fakta yang tepat. Seterusnya, penulis memberi penekanan terhadap sistem PBD dan dapat mengaitkan sekali dengan teori taksonomi Bloom dan model Kurt-Lewin. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber-sumber rujukan ilmiah yang terbaharu. Secara keseluruhannya, kami mendapati bahawa struktur dan format kajian yang digunakan adalah kemas dan teratur. Seterusnya, saya serahkan kepada Rafidah untuk membentangkan kelemahan artikel. Baik, kelemahan artikel yang saya dapati dalam tajuk artikel Sikap Guru Bahasa Melayu dan Pentaksiran Bilik Darjah. Ada 4 kelemahan yang dapat saya terokai. Kelemahan yang pertama, metodologi dalam kajian ini kurang sesuai dengan kajian, iaitu dia menggunakan kaedah temu bual sahaja, jumlah responden kajian sedikit, tidak dinyatakan jantina, kajian tidak meluas. Responden perlukan ramai untuk mendapatkan hasil dapatan kajian yang lebih jitu dan meluas. Penulis juga tidak menyatakan jantina sama ada jantina responden secara mendalam. Jantina juga memainkan peranan dalam keputusan temu bual sama ada dari segi kawalan emosi semasa menjawab temu bual. Tempat kajian juga tidak meluas kerana hanya satu sekolah sahaja dipilih sebagai tempat kajian. Apabila tempat tidak meluas, tidak banyak penulis dapat membuat perbandingan. Semua ini menunjukkan bahawa kajian tidak cukup dalam kajian tersebut. Okay, yang kedua, penulis hanya menggunakan satu jadual sahaja untuk rujukan pembaca. Para pembaca akan tertarik jika terdapat carta dan rajah bagi menerangkan intipati jurnal. Bentuk grafik yang pelbagai dapat menyampaikan maklumat dengan mudah dan cepat. Pembaca juga dapat menganalisis dapatan jurnal ini dengan lagi mudah dan telus. Yang ketiga, kelemahan dalam artikel adalah tidak memeriksa kesalahan menaip dan ejaan. Kesalahan ini akan menyebabkan nilai jurnal ini rendah dan kurang berkualiti kerana kurang menepati kriteria jurnal. Sebelum jurnal diterbitkan, penulis perlu menyemak berulang kali dan memurnikan jurnal dengan meminta pendapat pensyarah atau pengkaji yang lain. Okey, yang keempat, penulis tidak mengulas hasil dapatan kajian secara lebih lanjut dan tiada bentuk carta yang ditonjolkan. Penulis hanya mempersembahkan dapatan kajian dalam bentuk ayat dan fakta sahaja. Ini boleh mendorong kurang keyakinan kepada pembaca. Bukti dapatan kajian juga tidak diselitkan dalam jurnal dan hanya pernyataan umum seperti 4.1.6, perasaan murid terhadap pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Penulis hanya menyatakan fakta sahaja dan tiada bukti dapatan kajian. Itu sahaja yang dapat saya kemukakan kelemahan dari artikel yang saya terokai dan kaji. Saya serahkan sesi pembentangan mengenai cadangan
dan penambahbaikan serta kesimpulan kepada insyirah. Baiklah. Cadangan dan penambahbaikan yang boleh penulis perbaiki. Yang pertama, penulis boleh meneliti dan menjelaskan mengenai cara-cara yang terbaik untuk pelaksanaan PBD seperti menaraikan contoh-contoh PBD di sekolah secara mendalam. Selain itu, penulis juga boleh mengembangkan lagi konteks kajian dengan mengkaji sekolah rendah di seluruh Perak ataupun sekolah-sekolah di Malaysia. Dan akhir sekali, penulis juga boleh mengembangkan kajian dengan melibatkan guru mata pelajaran yang lain seperti subjek sains, matematik, bahasa Inggeris, pendidikan Islam dan lain-lain. Baiklah, kesimpulannya, artikel ini menerangkan bahawa pengenalan pelaksanaan bidik darjah di sekolah menimbulkan reaksi positif daripada guru. Namun terdapat beberapa cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Cabaran tersebut boleh diatasi dengan kerjasama semua warga pendidik. Dan secara keseluruhannya, artikel ini sangat sesuai dijadikan bahan bacaan bagi warga pendidik dan juga para pelajar sebagai rujukan ilmiah. Di sini merupakan terdapat beberapa rujukan yang kami gunakan dalam kritikan artikel ini. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.